Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaban humumina wa ghumumina wa sa'iqana wa dalilana ilaika wa ila jannatika jannatin na'im. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, pelipur duka dan lara kami, dan penghapus kesedihan kami. Serta jadikanlah Al-Quran pemandu kami dan petunjuk jalan kami untuk menujumu dan menuju syurgamu, syurga An-Na'im. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai, subhanallah, kepada Ramadan, pagi Ramadan yang ke-11 ini, di mana insya-Allah saya akan berkongsikan kepada anda juzuk yang ke-11, juzuk yang indah di dalam juzuk-juzuk Al-Quran, di mana anda akan dapati secara overview di dalam slide ini ada 3 surah yang terkandung di dalam juzuk yang ke-11, iaitu pengakhiran surah At-Taubah, di mana semalam saya telah kongsikan bahawa surah At-Taubah ini surah yang tak bermula dengan basmalah, kemudian antara surah yang terakhir turun kepada Rasulullah dalam peperangan yang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka pada hari ini saya akan memfokuskan kepada intipati surah At-Taubah ini, di mana anda akan lihat overview ni surah At-Taubah, kemudian surah yang ke-10 surah Yunus, selepas surah Yunus datangnya awalan surah Hud, surah Nabi Hud alaihissalam. Baik, jadi saya anggap kita pergi kepada zoom kepada surah At-Taubah dulu. Anda akan lihat di sini surah At-Taubah selain daripada nak mengatakan tentang peperangan, sebenarnya intipati terpenting yang kita harus mengambil pengajaran daripada surah At-Taubah ini adalah nama surah itu tersebut. Nama surah itu sendiri adalah Taubat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita jangan henti-henti untuk terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan banyak membaca istighfar, dengan banyak membuat pengakuan secara jujur dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati segala dosa yang telah kita lakukan, baik dosa yang kecil ataupun lebih-lebih lagi dosa yang besar, sama ada yang kita sengajakan ataupun yang tidak kita sengajakan, lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Jadi kita akan lihat di dalam surah At-Taubah ini, antara saya nak highlightkan kalimat taubah yang tersebut, yang disebut di dalam surah At-Taubah ini, iaitu pada ayat 104, di mana saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khuzu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Tidakkah kalian mengetahui bahawa Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang menerima, yaqbalut taubah, menerima taubat dari hamba-hambanya, dan mengambil sedekah, menerima sedekah-sedekah mereka, dan sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Subhanallah. Jadi dekat sini inilah highlight terpenting dalam surah At-Taubah ini, bahawa walau bagaimanapun besar atau banyaknya kealpaan atau dosa ataupun kekurangan yang kita telah lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, namun murah hatinya Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah bertepi untuk kita. Hanya kita perlu untuk mengadu kepada Allah, merintih kasihan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita dan menutup semua keaiban kita, dan menerima segala amalan-amalan kita, dan melakukan sedekah agar Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita ni lebih istiqamah
di dalam melaksanakan taubat kita demi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas ayat ini suatu yang indah juga, menjadi suatu ayat yang selalu menjadi motivasi untuk saya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah, buatlah kebaikan, kebaikan untuk manusia, kebaikan untuk sesama manusia. Buatlah segala apa-apa kebaikan di atas muka bumi ini, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu akan melihat segala usaha yang kita lakukan. Bukan Allah saja, Rasulullah SAW akan menyaksikannya, dan juga para mukmin akan menyaksikannya, dan akan dibentangkan segala amalan-amalan itu di akhirat nanti. Moga ia dan maka kita akan diberitahu siapakah di antara kita yang telah melakukan kebaikan yang banyak atau melakukan keburukan yang banyak. Okay. Jadi kita lihat dekat sini ayat yang berikutnya menunjukkan kepada kita ni tidak perlu untuk maknanya aku ni siapa, aku ni tak ada siapa-siapa. Sebenarnya dalam message dalam Al-Quran itu memang banyak identiti yang mana Allah tak tunjukkan namanya. Kerana bagi Allah itu tak penting. Adakah kita masyhur di mata manusia ataupun tidak, itu bukan suatu identiti yang penting di sisi Allah. Tetapi yang terpenting adalah niat, keikhlasan, usaha yang kita hulurkan demi untuk nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang menjadi ukur tara yang membuatkan Rasulullah tersenyum melihat umatnya banyak melakukan kebaikan dan memakmurkan di atas muka bumi ini. Sebagai apa tu, dia punya reflectionnya, kita akan lihat poin yang kedua terpenting. Tengok Masjid Ad-Dirar. Apa maksud Masjid Ad-Dirar ni? Masjid yang telah dibina pada zaman Rasulullah SAW, tetapi dibina oleh 12 orang munafik, di mana matlamat mereka membina masjid itu kerana nak nama saja. Kerana matlamatnya nak memecah belahkan umat Islam. Kerana matlamatnya supaya mereka tu dipuji. Jadi kita lihat apakah kesudahannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu Rasulullah SAW, dirar ni maksudnya yang dor, yang mana ada kerosakan, yang mana ada kemudaratan, yang mana boleh membawa kepada bencana yang tak bagus. Jadi maka disuruh untuk dipecahkan, dibakar masjid tersebut. Ini sebagai suatu simbolik untuk kita mengatakan dalam kita nak mengusahakan sesuatu usaha yang baik, hendaklah niatnya tu pertamanya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan mempunyai motif dan matlamat yang baik untuk kebajikan dan kemaslahatan umat Islam ataupun kemaslahatan manusia. Barulah ianya dipandang indah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima segala usaha-usaha yang kita lakukan. Dia tidak perlu kepada suatu usaha yang besar, satu gah, tapi matlamatnya untuk kepentingan diri sendiri, untuk nak mendapat nama, untuk nak mendapat follower, itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat itulah intipati penting di dalam surah At-Taubah. Masuk kepada surah yang selanjutnya, surah yang ke-10 di dalam Al-Quran adalah surah Yunus alaihi salam. Dan anda akan melihat cantiknya kesinambungan surah At-Taubah. Kenapa lepas surah At-Taubah itu surah Yunus? Kerana surah Yunus ini, kaum Nabi Yunus ini adalah satu-satunya kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat mereka sebelum diturunkan siksaan, seperti mana telah turun kesiksaan ataupun bencana kepada kaum-kaum umat Nabi yang terdahulu. Hampir azab itu akan turun kepada mereka, namun mereka sempat meminta ampun kepada Allah. Jadi sebagai suatu simbolik untuk kita nak meyakinkan diri kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala huwat tawwab, Allah itu Maha Pengampun. Jangan kita katakan, oh, Allah takkan ampunkanlah dosa aku ni dah teruk sangatlah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala saksikan kepada kita, inilah dia kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala telah terima taubat mereka. Dan Nabi Yunus juga
kembali ditelan oleh ikan hiu ataupun kita panggil ikan paus, kemudian dimuntahkan ikan tersebut, kemudian kembali kepada kaumnya. Apabila dia kembali kepada kaum dia melihat kaumnya telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia terus melaksanakan dakwah seperti mana yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini subhanallah suatu keindahan susunan surah di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam surah Yunus juga ada menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihi salam yang menunjukkan, yang memaparkan kepada kita tentang peri pentingnya untuk kita berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada agama kita dan mempunyai pendirian yang tegas. Dan samalah juga kita contohnya kalau kita dah bertaubat kepada Allah, hendaklah kita memiliki suatu pendirian yang tegas. Ya Allah, aku tak nak ulangi lagi segala apa yang aku lakukan. Ada pendirian yang tegas. Ada tanamkan suatu semangat yang kuat dalam diri kita agar kita tak mahu untuk mengulangi kesilapan yang telah kita lakukan pada masa yang lampau. Jadi kita applykan dalam taubat kita dan kita applykan dalam kita mengajak ahli keluarga yang menuju kepada kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itulah diintipati surah Yunus. Jadi surah Yunus agak ringkas, dihabis dalam juz 11, kemudian masuk kepada juz yang ke-11 juga, awalan surah Hud. Jadi surah Hud ni sebenarnya dia memberikan pada awalnya, dia summary-kan balik apa yang terkandung di dalam surah At-Taubah dan juga di dalam surah Yunus alaihissalam, iaitu terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ada pendirian yang tegas, yang tegas. Dia menguatkan lagi poin-poin yang telah diungkapkan di dalam surah Taubah dengan surah Yunus. InsyaAllah kita akan melihat lagi kandungan-kandungan terpenting di dalam surah Hud, bagaimana kita nak berlaku tegas seperti mana ketegasan Nabi Nuh alaihi salam memimpin dan berdakwah kepada kaumnya. Sekian dahulu buat segmen juz yang ke-11 pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.